Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk ialah Melayu Kiri lah, ataupun perjuangan politik Melayu Kiri 1941 sampai 1951. Politik kiri ni adalah satu topik yang begitu menarik lah untuk dikaji oleh banyak sejarawan-sejarawan dan orang-orang biasa, dan menimbulkan pelbagai perspektif dan pandangan lah. Okey, walau macam mana pun, perjuangan politik kiri ni pernahlah mewarnai suasana politik di Malaysia pada satu ketika dahulu lah. Dan tanpa politik kiri ini, berkemungkinan besar orang Melayu dia tak tahu apa itu istilah kemerdekaan. Seperti mana memetik dalam buku Abdul Aziz Maktun, Politik Al-Imam, mengatakan bahawa orang Melayu hanya sedar dengan politik pada tahun 1930. Dan sebelum-sebelum tu belum ada lagi satu kesedaran yang besar di kalangan orang Melayu. Okey, asal gerakan ataupun asal pengetahuan politik orang-orang Melayu ini datangnya daripada gerakan Islah yang berlaku sekitar 1925, yang kemudiannya dibawa balik ke Tanah Melayu lah pada ketika itu. Jadi gerakan Islah ni satu gerakan yang dipelopori oleh Syekh Afghani, Syekh Muhammad Al-Afghani, yang berasal daripada Afghanistan. Idea-idea pan-Islam ataupun idea-idea pemodenan Islam tu telah dibawa oleh Syekh Al-Afghani inilah, dan kemudiannya disambut oleh Syekh Muhammad Abdul, Ibn Ridha dan sebagainya lah. Dan di Tanah Melayu kita ada beberapa tokoh gerakan Islah lah yang dinamakan sebagai kaum muda. Antaranya Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan beberapa orang lagi lah. Ada yang ada yang orang kata outspoken, ada yang bersikap berhati-hati, antara yang orang kata yang tak begitu ke depan tapi menterjemahkan maksud perubahan-perubahan tu ialah Zakbar lah, salah seorang yang banyak menulis tentang masalah-masalah di dalam orang Melayu ni lah. Salah satunya buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Lepas tu Falsafah Takdir dan sebagainya lah. Jadi Zakbar ni pun seorang boleh dikatakan sebagai kaum muda lah, dan ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa Zakbar ni adalah penyokong kaum muda. Kemudiannya semasa berlaku gerakan Islah ni, orang Melayu duk kalut-kalut berlaku pertentangan di antara kaum muda dengan kaum tua yang tidak menyokong pemodenan yang dibawa ni. Jadi dia ada satu kaum Cina pula pada masa ni, berlaku satu pertembungan di antara ideologi komunis dan Kuomintang. Saya kena cerita benda ni sebab ia bukan politik Tanah Melayu ni, dia bukan melibatkan satu kaum, kita ada 3 kaum Jadi saya akan ceritalah serba langsung lah, bukan secara dalam apa semualah. Menurut apa yang saya tulis sebelum-sebelum ni, kajilah Okey, pada masa tu juga ketika orang Melayu duk bergaduh di antara kaum muda dengan kaum tua, jadi Kuomintang dengan komunis pun berebut lah. Dan pada tahun 30, kalau kita tengok daripada sejarah Cina, kita baca secara tidak langsung, berlaku satu gerakan yang dinamakan Tung Meng Hui oleh Sun Yat-sen. Sun Yat-sen pernah datang ke Pulau Pinang, Ipoh dan Singapura beberapa kali untuk mendapatkan sokongan orang Cina di Tanah Melayu pada ketika itu bagi menyokong perjuangan Kuomintang. Benda ni pun ada saya tulis lah dalam buku saya yang dulu bertajuk Tanah Baru Negara Selatan. Buku tu memang saya tak cetak dah lah. Saya, walaupun ada orang minta tanya apa, memang saya takkan cetak dah lah, biarlah dia menjadi rare. Okey, tahun 30 orang India pula dia sibuk dengan CIAM, Kongres dia. CIAM ni satu pergerakan politik yang menyokong negara India pada ketika itu, dan orang India ni memang dia tak peduli langsung lah keadaan-keadaan yang berlaku di Tanah Melayu. Manakala orang Cina pula, dia masa tu dia berbelah bagi, tapi secara majoritinya menyokong perjuangan Kuomintang, disebabkan mereka nak satu negara yang mereka boleh takbir sendiri, seperti mana Tanah Melayu lah. Tapi Tanah Melayu pada masa tu tahun 30-an memang sibuk pasal fikrah-fikrah agama. Ceritalah ada Wahabi, ada Syiah lah, apa semua ni, Salafi lah apa. Kita orang Melayu ni
persoalan pokok yang selalu digaduhkan adalah persoalan-persoalan fikrah agama lah. Benda-benda simple, benda-benda furuk, benda-benda fiqh, benda tu tak selesai orang Melayu ni. Jadi macam kita ni tak progresif. Minta maaf lah saya cakap kan. Mungkin ada orang kawan-kawan saya yang dalam bidang agama ni. Ini pandangan saya lah. Tapi saya melihat kepada kita tidak ke depan sebab kita nak gaduh masalah-masalah kecil ni. Masalah-masalah yang alah benda boleh tolak ansur ni kita ni lah kan. Tapi yalah persoalan agama ni satu persoalan yang berat. Dan benda tu menjadi satu perkara yang tidak selesai di kalangan orang Melayu lah yang pada ketika itu. Okey. Jadi perbalahan-perbalahan yang berlaku ni bila masuk ke tahun 40-an bila kaum muda ni boleh kata dikalahkan ditekan dan ditolak oleh penguasa-penguasa pada ketika itulah. Jadi habis kaum muda ni habislah. Tapi kaum muda juga dikenal sebagai satu kumpulan yang cuba menegur orang Islam supaya melihat kepada perubahan-perubahan sekitar yang berlaku. Antaranya kalau kita baca tulisan Hamka dan Muhammad Abduh, dia banyak menceritakan tentang kenapa orang Melayu, orang Islam ni perlu berubah. Dan kaum muda pertama sekali dia tegur pasal perkara-perkara yang khurafat. Kiranya orang kaum muda kata kenapa amalan khurafat masih ada pada ketika itulah di kalangan orang Melayu. Okey. Masuk tahun 39-40 apabila gerakan-gerakan ni habis, muncul pula Kesatuan Melayu Muda. Okey, Kesatuan Melayu Muda ni dia muncul disebabkan dah kecoh dekat China, Nanjing Massacre ataupun Manchuria apa semua tu ditawan oleh Jepun. Dan semua orang di Asia masa tu melihat Jepun ni sebagai satu kuasa baru yang mampu untuk menyelamatkan mereka lah. Jadi benda ni dia kompleks dan rumit, dan daripada situlah ditubuhkan Kesatuan Melayu Muda lah yang dipelopori oleh Ibrahim Yaakob dan ramai lagi lah. Dan pada masa tu juga barulah ada timbul kesedaran-kesedaran untuk menubuhkan parti-parti politik. Masa tu pun tak tubuh lagi parti politik, tapi lebih kepada persatuan. Jadi ditubuhkanlah Persatuan Melayu Singapura, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Kedah dan sebagainya lah. Tapi semua persatuan-persatuan ni masih lagi berada di bawah kuasa feudal. Maknanya orang yang menjadi pengerusi ataupun yang dipetua adalah orang-orang daripada pihak-pihak istana lah, yang melihat bahawa mereka perlu dapatkan sokongan rakyat. Contoh dia macam ni contoh mudah. Semua sistem yang ada di dunia ni, kalau tak ada rakyat biasa menyokong, sistem tu takkan jadi. Jadi sebab kita ni orang yang duduk di peringkat bawah, kuasa terbanyak. Jadi benda-benda tu lah yang berlaku kepada kita lah pada ketika itu. Kemudiannya bila zaman Jepun mai, Jepun datang membawa slogan-slogan kesemakmuran Asia, Asia untuk Asia, kemerdekaan untuk Asia dan sebagainya. Jadi ada golongan-golongan ni berpecah lah. Maknanya ada golongan yang menyokong British dan ada golongan yang menyokong Jepun. Jadi kalau di tanah Melayu ni yang menyokong Jepun ialah KMM lah, yang menubuhkan peta Pulau Giyu dan apa semua lah. Dan selepas ni saya cerita secara pendek-pendek sebab saya punya fokus yang utama adalah tahun 41 dan lebih fokus kepada apakah dasar-dasar yang dibuat oleh British selepas itu. Okey, selepas Jepun duduk dalam masa 3 tahun tu, macam-macam lah mereka buat kan. Dan kalau kita baca, tak tahulah mungkin apa kurang ke membaca, saya tak tahu, Allah Alam. Tapi kalau saya baca naratif-naratif penulisan oleh orang Cina, mereka selalu menekankan bahawa mereka ni ditindas dan ditekan oleh Jepun lah. Tapi itu sejarah mainstream tau. Tapi kalau hampa baca beberapa buku yang membincangkan perkara pokok yang sama, iaitu pertentangan di antara Jepun dengan Cina ni, ada satu buku yang bertajuk Lord of Rim. Buku ni dia bukan buku sejarah sangat, dia lebih kepada penceritaan yang mudah dan senang dihadam lah. Dan yang menarik ialah pada ketika itu ada 5 keluarga dalam Jepun di Jepun pada ketika itu. Salah satunya Zaibatsu, Mitsubishi, apa lagi saya tak ingat lah. So, jadi ada 5 keluarga ni yang menjadi tulang belakang kepada Tokugawa. Maknanya mereka ni satu konglomerat Jepun pada masa tu, melabur duit untuk supaya Jepun ni meluaskan empire mereka untuk mendapatkan bahan-bahan mentah yang sangat diperlukan di Jepun lah.
khasnya bagi pembinaan senjata api, rata kebai dan sebagainya lah kan. Bagi pihak Jepun, sebelum tu kalau kita tengok pada tahun 1929, 1928 macam tu, 1928 macam tu berlaku revolusi pelajar ataupun gerakan Xinhai lah. Tu apa boleh tengok balik lah dalam buku Wikipedia, apa boleh baca secara langsung lah. Berkenaan dengan orang Cina memboikot produk-produk daripada Jepun. Kalau hampa selalu tengok Channel 321 dekat Astros, adalah kadang-kadang ada satu filem dia tunjuk berlaku penentangan di antara Jepun dengan Cina lah. Okey, kalau ikut pendapat Sterling dia orang Britain, dia kata perang tersebut berlaku bukanlah semata-mata berperang, tapi disebabkan berlaku kapitalisme ataupun pertembungan di antara dua kapitalis utama pada masa itu, iaitu Jepun dengan China lah. Jadi bagi Jepun untuk memutuskan hubungan kapitalis ataupun hubungan dagang di antara Cina-Cina satu dunia ni, cara dia ialah dengan berperang lah, bunuh semua Cina-Cina ni supaya networking tu tak ada. Jadi dalam buku tu juga menceritakan tentang keluarga-keluarga yang memerintah dekat China lah. So benda tu dia amalan biasa masyarakat China yang berlaku dekat tanah Melayu. So kalau dekat tanah Melayu ni kita ada beberapa keluarga besar, antaranya keluarga Ku, keluarga Kau, keluarga Lim, keluarga Tan. Tu family-family yang power-power, ataupun boleh dikatakan sebagai 5 ekor naga lah dekat tanah Melayu ni. So dekat China pun ada. Jadi Jepun ni dia berperang, tujuan utama dia berperang adalah untuk menghapuskan networking tu tadi. Bukan dia, tak tahulah, mungkin naratif sejarah kita baca ialah mereka perang sebab mereka nak jajah, nak ambil ni apa semua. Tapi daripada sudut yang lain, tujuannya adalah untuk memutuskan perdagangan tu tadilah. Di tanah Melayu, Jepun ni dia sebelum dia nak berlaku tahun 41 tu, mereka dah mula buat risikan. Ni ada rekod-rekod dia macam tahun 29 dekat Akik Pahang ni ada 2 rekod lah. Contohnya tahun 1920 perkahwinan di antara seorang lelaki Jepun dengan perempuan tempatan. Ada lelaki Jepun ni masuk Islam, ada rekod dia bernama Abdullah. So Jepun ni dan ada ramai lagi sebenarnya yang askar-askar Jepun ni ataupun presiden-presiden Jepun ni yang berkahwin dengan perempuan tempatan lah. Sebab tu kita tengok ada satu, kalau kita tengok dalam kumpulan Melayu ni, kadang-kadang muka je Jepun, muka je Cina. Mungkin mereka ni lah. Mungkin kemungkinan besar lah. Spy-spy yang dihantar ni, selain daripada mereka duk buat risikan semua, sebenarnya mereka duk trace. Mereka duk cari Cina-Cina yang ada kuasa duit lah. Maknanya peniaga-peniaga yang besar ni lah. Jadi mereka akan tulis nama daripada bapa sampai anak sampai habis lah. Semua sepuluh sepapat. Dalam masa tempoh 10 tahun tu, mereka betul-betul mereka resik apa semua lah. Dan bila perang tu berlaku, mereka akan tembak terus. Sebab kalau kita tengok filem-filem Cina yang lama-lama, Cina ni dia akan bunuh satu keturunan. Jenis-jenis mereka tu, mereka akan bunuh terus satu keturunan. Macam tu jugalah Jepun buat di tanah Melayu pada ketika itulah. Dan pada waktu perang ni, orang Melayu ni tak berapa disentuh sebab orang Melayu ni adalah orang tempatan. Jadi Jepun dia dah tengok apa yang British dah buat, iaitu pegang sultan, maka orang Melayu takkan berontak. So Jepun pun mengamalkan benda yang sama lah. Walau macam mana pun ada juga macam buku pemberontakan penjajahan Jepun di Terengganu, Abdullah Zakaria. Dia kata Jepun ni masa dia mai ke Terengganu, dia jumpa Sultan Terengganu, dia kata hang nak duduk jadi sultan ke ataupun hang nak ditukar orang. So jadi sultan ni dia kata dia akan sokonglah Jepun. Dan kalau hangpa baca dalam buku Cah Bungking, The Red Star over Malaya, dia ada sebut sebelum British nak keluar daripada tanah Melayu tahun 41 tu, British dah berjumpa dengan sultan-sultan negeri-negeri Selat dan memberitahu kepada mereka lah, raja-raja ni, supaya hampa jadi apa pun hampa kena sokong kami. Jadi Sultan Perak, Selangor, Pahang dengan apa lagi satu, ni 9 negeri-negeri Melayu Sekutu ni, mereka pun sokong lah, kekal menyokong, kecuali Sultan Selangor. Sultan Selangor tu dia lawan dan dia kena tukar lah. Sultan Perak pula dia meninggal, dia mangkat pada zaman Jepun tu dan tukar orang lain lah. Okey, jadi sebab tu dia pada zaman tu berlaku macam pertukaran sikit kan. Macam contohnya dekat Terengganu, Sultan Ali yang ditukarkan. Tu benda-benda tu lah yang berlaku sebab ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong dengan British. Okey. Jadi tahun 41 tu juga, sampai kira sepanjang tempoh peperangan tu juga,
British telah menarik semua sekatan-sekatan pengharaman ke atas PKM, Kuomintang dan semua persatuan-persatuan Cina lah, termasuklah kursi-kursi gelap semua. Dia ada satu undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 39 di mana semua parti-parti ni diharamkan lah. Okay, kemudian ditarik balik pada tahun 41 lah oleh Gubernur Jeneral Tanah Melayu pada ketika itu yang terletak di Singapura lah. Hampa boleh baca lah dalam buku Chia Boon King. Tahun 45 selepas Jepun dah keluar. Okay, KMM pun dah lari. Ibrahim Yaakob dah lari pergi Indonesia apa semua. Tinggallah beberapa orang yang masih lagi setia untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Okay, untuk itu British ni dia main dalam keadaan dia pun terkejut, tak sangka dan macam-macam je lah. Okay, sebelum nak tahun 45 tu, sebelum tu tahun 45 masa nak penghujung-hujung Jepun nak kalah tu. Jadi British telah melatih lebih kurang 200 orang. Hampa boleh baca buku ringkasan MPAJA. Telah melatih lebih kurang 200 orang Cina di STS 101 lah, Special Training School 101 yang berpusat di Singapura. Dan 200 orang ni kemudiannya diberikan latihan gerila apa semua lah, yang kemudiannya menyusup masuk ke Tanah Melayu. Dan mereka ni lepas tu mereka tubuh MPAJA. Dan sebelum tu British dah jumpa dengan PKM, buat satu perkataan, kata kalau hampa nak kami bantu, nak PKM bantu, hampa kena terima beberapa syarat lah. Antaranya syarat-syarat yang diberikan oleh PKM ialah menarik balik semua pengharaman-pengharaman, terutamanya daripada segi bidang media cetak lah pada ketika itu, kebebasan bersuara. Lepas tu semua parti-parti tu dihalalkan lah. Jadi disebabkan perjanjian tu, sebab tu tahun PKM ni tidak diharamkan sampai tahun 48. Dia ada satu perjanjian tu. Itu apa boleh baca lah beberapa buku yang mengkaji tentang PKM lah, terutama sekali buku penulisan Chia Boon King lah. Lepas perjanjian tu, MPJA pun dia menyusup, dia menubuhkan 8 cawangan 8 MPAJA di setiap negeri. Yang paling kuat sekali di Selangor lah, sebab Selangor banyak Cina pada masa tu. Dan siri-siri pertempuran tu berlaku lah. Dan dalam satu buku, saya tak ingat nama penulis tu, British mengakui bahawa tanpa MPAJA, mereka susah untuk merampas balik kedudukan mereka lah di pekan-pekan besar lah. Bukan tak ada lah sekolah Melayu ataupun orang Melayu yang menentang pada ketika tu. Ada, tapi dia agak lewat ataupun persediaan tu kurang. Salah satu faktor dia, kalau kita tengok balik British dia tak memberi banyak latihan ketenteraan kepada orang Melayu. Sebab dia tak mahu orang Melayu ni, mungkin dia tak mahu orang Melayu ni memberontak melawan British. Sebab dia punya bajet, bila dia balik mai daripada Perang Dunia Kedua tu, bila Perang Kedua dah tamat, dia bajet dia akan ambil balik Tanah Melayu ni dengan cara mudah. Maknanya masa tu orang Melayu dah tak peduli lah, tak kisah janji British main membantah. Dan benda tu memang ada. Memang ada rekod yang mengatakan ada beberapa kumpulan yang bila British mai balik ke Tanah Melayu, semua orang pakat seronok. Ada rekod dah. Cuma yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah berkenaan dengan apakah yang dibuat oleh British, terutama sekali selepas zaman Perang Jepun tu, yang dibuat oleh dua orang pesuruhjaya tinggi Melaya pada ketika itu, iaitu Edward Gen dan Henry Gni. Ni benda ni saya tulis lebih kurang 20 muka surat. Saya pun tengah duk edit lah, tak siap lagi. Okey, jadi bila British mai ke Tanah Melayu, mereka bawa Malayan Union. Malayan Union ni perkara yang dibincangkan sejak tahun 44 tau. Tengah-tengah perang ni, mereka duk bincang dah apa kita nak buat ke Tanah Melayu. Dan tahun 44 tu telah diusulkan bahawa semua unit-unit politik di Tanah Melayu perlu disatukan dan kita namakan dia sebagai Malayan Union. Jadi Lord Mountbatten ni, Lord Mountbatten kalau hampa tengok dalam cerita yang Pemisah India ni, Lord Mountbatten telah bersetuju dengan cadangan tu dan kemudiannya melantik Edward Gen sebagai Gubernur Melayu Union yang pertama lah dan terakhir. Antara perkara-perkara yang dibuat ialah Dui Kerajaan lah. Dui Kerajaan ni lah satu perkara yang sangat tak disukai oleh orang Melayu lah pada ketika itu, dan ditentang oleh ramai orang lah, termasuklah golongan-golongan kiri dan UMNO. UMNO ni ditubuh tahun 46 disebabkan Melayu Union. Tapi pada masa tu
orang-orang kiri inilah paling banyak menentang dasar-dasar Jusoli. Walaupun mereka ada bergabung dengan AMCJA, All Malayan Japanese Anti-Japanese Army, tetapi gabungan ni tidak menyetujui tentang kerakyatan secara mudah lah, iaitu prinsip-prinsip Jusoli, iaitu tak payah duduk tapi-tapi apa lah. Malah PKMM yang ditubuhkan kemudiannya, Persatuan Kesatuan Melayu Muda yang ditubuhkan kemudiannya pun tidak bersetuju dengan dasar Jusoli. Maknanya kalau hampa nak jadi rakyat tanah Melayu, hampa kena beli bahasa Melayu apa semualah. Dan PKMM mencadangkan agar semua bukan Melayu dijadikan sebagai orang Melayu seperti mana Indonesia. Jadi orang kiri pada ketika itu, mereka melihat kepada apa yang berlaku di Indonesia. Dan boleh dikatakan PKMM sangat memujalah Soekarno, dan melihat Soekarno sebagai satu ikon yang perlu diikuti dan perlu dijejaki. Kalau ikutkan daripada PKMM sendiri, dia kata kita akan satukan tanah Melayu ni dengan Indonesia, di mana dia dinamakan sebagai Melayu Raya lah. Okey, itu yang mainstream yang kita baca secara umum, di mana KMM ni nak menyatukan Indonesia, kita nak jadi rakyat Indonesia. Tapi kalau hampa baca daripada sudut kiri pula, biografi ataupun penulisan-penulisan kisah-kisah benar yang ditulis oleh tokoh-tokoh kiri ni, mereka kata mereka nak bergabung dulu dengan Indonesia supaya mendapat kemerdekaan. Seperti mana Singapura lah. Singapura bergabung dengan kita, kemudiannya dapat kemerdekaan, mereka pun keluar. Itu cadangan. Itu contoh yang saya boleh bagi. Dan itulah cadangan yang dibuat oleh PKMM pada ketika itu. Dengan cadangan yang utama ialah hendak menyatukan tanah Melayu dan Sumatera pada masa itulah, sekiranya mendapat kemerdekaan. Tapi malangnya, disebabkan berlaku pergeseran di antara UMNO dan golongan-golongan kiri ini, jadi kita tak dapatlah capai benda tu. Kita selalu dimomokkan dengan cerita bahawa golongan-golongan kiri ini masuk bersatu dengan komunis. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, parti-parti kiri Melayu ni, kalau mengikut penulisan Ahmad Bustamam dalam buku Merintis ke Puncak, Ahmad Bustamam yang diterbitkan pada tahun 1972, dia kata Ahmad Bustamam ni adalah pengasas API. API ni kiri lah. Dia berada di pihak kiri, dan dia kata sebenarnya parti-parti kiri Melayu ni diharamkan tahun 46. Dia di parti-parti Melayu ni semua diharamkan lebih awal daripada parti-parti Cina yang lain lah. Macam komunis tu tahun 48. Okay, kenapa tahun 46 tu diharamkan? Satu, disebabkan Malayunin lah. Sebab orang Melayu dah bangkit menentang Malayunin. Dan kalau kita baca sejarah mainstream, selalu dia sebut pasal UMNO yang menggerakkan penentangan ni kan. Dan kita tengok ada beberapa gambar lah yang mengatakan bahawa Datuk On yang keluar ke depan apa semua pada masa tu. Tapi kalau hampa baca daripada pandangan orang Cina pula, daripada beberapa rekod lain pula, pada masa tu orang Melayu semua dah sokong gerakan kiri. Orang Melayu dah kiri habis dah. Dah memang betul-betul nak merdeka. Salah satunya kalau hampa boleh baca dalam buku biografi Abdullah Sudi, dia menyebut tentang dua orang sultan yang telah memberikan dia depa ni, PKMM ni, sebanyak RM50,000 seorang untuk menuntut kemerdekaan pada ketika itulah. Dan jadi sejarah kita ni macam ada satu plot twist lah. Dan saya pun duk bincang kawan-kawan, adakah inikah yang dimaksudkan dengan sejarah ditulis oleh orang yang menang? Saya bukan menidakkan apa yang dibuat oleh UMNO, tetapi saya lebih menjurus kepada orang kiri pada ketika itu telah ditekan habis-habisan oleh semua pihak, termasuk golongan seperti British, golongan bangsawan dan sebagainya lah. Jadi tahun 46 parti-parti Melayu ni diharamkan. Okay. Semua ni berlaku pada zaman Edward James. Okey, jadi tahun 47 Edward James sekali lagi telah bukan tahun 47. Edward James telah meminda dasar tu, meminda polisi-polisi pengharaman tu, dan kemudiannya dipindah lagi sekali pada tahun 49 di mana Henry ni telah mengeluarkan IHA lah, iaitu mengharamkan semua parti-parti politik yang tidak menyokong British ditutup lah, dibubarkan. Sebelum tu tahun 47 tu juga, kalau kita tengok ada satu memorandum dipanggil ke Perlembagaan Rakyat yang dikeluarkan pada tahun 48. Tapi pada masa tu, walaupun dah ada gabungan ataupun gabungan di antara AMCJA dengan PKM, Parti-Parti Melayu Putera, memorandum tu atas desakan orang Melayu juga pada ketika itu, iaitu apabila raja-raja Melayu masuk campur, UMNO menentang apa semua,
dan disokong pula dengan beberapa golongan-golongan kiri yang melihat kepada pentingnya untuk menyokong perjuangan UMNO demi survival orang Melayu, maka Melayu ni dah goyang, terutama sekali dengan isu-isu duit kerajaan lah. Duit kerajaan ni dia jadi macam ni. Apa faham kot duit kerajaan sebab kita ni orang Melayu, kita penduduk asal dekat sini, jadi kita tak ada hak untuk ke negara lain. Tapi orang bukan Melayu, dia ada hak untuk beli tanah dekat negara asal dia, mengundi dan sebagainya lah, dan dia mendapat hak yang sama dekat tanah Melayu. Jadi benda ni yang ditentang oleh orang Melayu lah, dan orang Melayu kata tak adil macam ni, dan hak-hak istimewa orang Melayu perlu dijaga lah. Dan benda-benda ni lah yang menyebabkan Melayu ni goyang. Disebabkan dah tengok keadaan macam tu, jadi Tan Cheng Lock telah melancarkan gerakan hartal. Gerakan hartal ataupun rusuhan hartal pada tahun 1947 dengan tujuan menyatakan bahawa kalau British tidak menyokong apa yang dituntut oleh Perlembagaan Rakyat iaitu AMCJA tentang hak kerajaan, maka orang Cina ni semua akan menyokong komunis. Itu alasan yang digunakan oleh Tan Cheng Lock lah. Kemudiannya masa rusuhan hartal tu ditubuhkan Pemelayan PMCJA. Saya tak ingat lah PMCJA, Pemelayan apa benda tu. Okay, so Pemelayan ni kalau hampa boleh baca buku Ong Hak Ching yang mencadangkan Tan Cheng Lock sebagai pengerusi kepada PMCJA itu ialah komunis. PKM yang mencadangkan nama Tan Cheng Lock sebagai pengerusi PMCJA. Okey. Dan serentak dengan rusuhan harta 47 itu, PKM telah mengadakan satu rusuhan harta juga di Singapura, di mana kekuatan adalah ramai 20,000 orang. Jadi mereka ni sama-sama musuh. Hak AMCJA Cina hak baik ni, hak kata baik ni pun musuh, hak yang PKM ni pun sama-sama musuh pada hari yang sama. Dan di tanah Melayu yang menjadi kepala kepada rusuhan harta tahun 47 itu ialah MIC yang diketuai oleh John TV. John TV ialah pengurusi MIC yang pertama yang pada mulanya banyak terlibat dengan golongan-golongan kiri lah. Tapi dalam sejarah mainstream, sejarah umum selalu menulis tentang GLU ataupun General Labour Union, dan kemudiannya dikenali sebagai MTUC, Malayan kalau sekarang ni Malayan apa, MTUC ya. MTUC tu yang selalu duk fight pasal gaji ni lah sampai sekarang. Jadi sejarah umum ni banyak fokus kepada kesalahan-kesalahan yang mereka buat lah apabila mereka masuk ke komunis. Tapi sebenarnya pada peringkat awal, yang kata baik-baik ni tadi ni, MCA, MIC, apa semua lah. Okey, bila berlaku rusuhan harta tahun 48, barulah semua diharamkan, apatah lagi bila komunis telah membunuh 2 orang Eropah di Sungai Siput pada 18 Jun 1948. Okey, sebelum tu, ni saya dah cerita panjang-panjang ni, sebelum tu kita pernah dengar cerita pasal Panglima Saleh, lepas tu dekat Seberang Perak dan sebagainya. Okey, pada tahun 47-48 tu, sebelum nak sampai ke tarikh PKM menembak 2 orang tu, tak ada undang-undang darurat dikeluarkan. Ini bermakna bahawa orang putih pada ketika itu dia tak peduli pun hang mati. Cina mati, Melayu mati, dia tak peduli pun. Tapi apabila 2 orang Eropah ditembak, barulah undang-undang darurat dikeluarkan. Itu cerita yang sebenar dia. Okey, bila komunis bunuh 2 orang Eropah tu, undang-undang darurat dikeluarkan, maka semua parti-parti diharamkan. Ada sebilangan kecil daripada ahli-ahli kiri Melayu ni telah menyertai PKM. Okey, kalau hampa boleh sembang dengan orang-orang yang pernah masuk Kesatuan Melayu Muda macam dekat Pasir duk faham. So saya pernah sembang lah dengan orang lama ni. Depa ni kebanyakannya leftist ataupun golongan-golongan kiri, sebab depa kata macam ni, kita nak lawan British tapi kita tak ada senjata. Macam saya cerita tadi awal, orang Melayu dia tak ada senjata api. Jadi nak tuntut mereka, kenapa kita nak kena tuntut mereka? Sedangkan kita ni tak dijajah. Benda ni yang menjadi perdebatan di antara sejarawan sama ada kita ni dijajah atau tidak. Sebab bagi setengah orang, penjajahan tu adalah dalam bentuk peperangan. Dan bukan melalui perjanjian. Macam kita ni banyaknya perjanjian. Tapi kalau tanya saya sendiri, bila kita menyerahkan semua kuasa pentadbiran negeri kepada orang lain, maknanya kita dijajah lah. Yang tinggal kat kita cuma ada istiadat dan agama Islam. Benda tu untuk cover saja, untuk menyedapkan hati orang Melayu. Tapi secara umumnya kita dah kena jajah. Itu pendapat saya. Ada lah alasan lain yang kata
tak dijajah dan sebagainya, itu terserahlah pada tuan-tuan. Tapi ini pendapat saya lah. Mereka ni kebanyakannya berpecah kepada dua grup lah, dua kumpulan. Satu kumpulan masuk UMNO, menjadi orang-orang kiri dalam UMNO, yang kemudiannya berpecah menjadi PAS, dan kemudiannya menjadi 46 dan sebagainya lah. Ini orang-orang kiri yang memang kiri, kemudiannya masuk UMNO. Maknanya mereka ni center left. Center left yang tak berapa kiri sangat. Tapi ada yang betul-betul left list macam Abdullah Sidi, Rashid Maidin dan sebagainya, Nokiah Baginda, apa itu Samsah Fakih tu apa semua. Mereka tu orang-orang yang terus masuk ke dalam PKM sebab mereka pegang betul-betul bukan mereka nak menyokong komunis, tapi bagi mereka untuk menghalau British dah tak ada jalan lain kecuali melalui peperangan. Itu kata-kata mereka lah. Jadi kalau apa baca dalam buku memoir Rashid Abdullah Sidi, dia pun kata naknya PKMN nak bergabung ataupun nak rapat dengan PKMN, salah satu dia pasal yang senjata tu, dan kedua apabila British dah keluar, kita akan seru semua orang Melayu supaya lawan Cina ataupun melawan komunis lah. Itu perancangan yang dibuat. Tapi disebabkan Wahid Anwar telah mengeluarkan satu artikel dalam Suara Merdeka, mengatakan bahawa sultan-sultan Melayu ni sultan yang tak guna, tak ada function apa, tak fungsi apa. Jadi benda tu yang digunakan oleh British untuk membuat satu propaganda bahawa komunis melentang sultan Melayu. Sedangkan dalam kata-kata Abdullah Sidi dan geng-geng kiri ni, dia kata kita tak boleh hapus sultan Melayu pasal sultan Melayu ni adalah tonggak kepada orang Melayu. Dan kalau kita macam saya kata lah, kalau hang pegang sultan, rakyat akan ikut. Macam tu jugalah yang hendak dibuat oleh PKMN pada ketika itu. Dan benda tu sebenarnya walaupun PKMN dah tak ada, golongan-golongan kiri dah tak ada, benda yang sama berlaku pada zaman sekarang lah. Kalau kita tengok daripada segi sistem politik kita, kerajaan memegang sultan. Maknanya sultan nak apa kita bagilah, asalkan dia tak seru rakyat supaya keluar ke jalanan. Sebab tu kalau kita tengok dalam politik sekarang, kita ni duk tunggu je sultan duk keluar arahan. Tapi sebenarnya itulah hakikat yang sebenar. Mereka ni pun kena pegang dengan kerajaan lah, ataupun ada satu hidden hand yang memegang sultan-sultan kita lah. Ini to be fair ataupun berlaku adil. Saya nak cuba berlaku adil lah. Saya tidak berpihak kepada mana-mana. Cuma apa jadi pun kita kena pertahankan sultan kita lah. Dan inilah yang berlaku dalam politik pada ketika itulah. Selepas rusuhan yang tahun 47 tu, apabila diharamkan apa semua, diharamkan, jadi MCA bukan kan, Henry Geni yang datang kemudiannya telah melihat keadaan yang kucak-kacir tu. Jadi dia pun cuba buat satu jalan dan satu cara untuk macam mana nak pulihkan keadaan di tanah Melayu, dan cuba nak mengembalikan keamanan dan nak menyatukan orang Melayu dan orang Cina pada ketika itu. Disebabkan berlaku beberapa peristiwa lah, pembunuhan yang berlaku sebelum-sebelum ni menyebabkan hubungan yang sangat tegang di antara orang Melayu dengan orang Cina. Dan apatah lagi dengan alasan-alasan komunis itu telah menimbulkan satu kemarahan yang amat sangatlah kepada orang Melayu. Apabila komunis telah membunuh sejumlah Melayu yang bekerja dengan Jepun. Dia macam ni lah, dalam perang hang pi belah sana, kira hang belok lah, tu je lah. Peduli apa hang Melayu ke hang Cina, India, siapa yang pi belah sana. Macam kita dalam politik lah, kalau hampa tengok contoh macam UMNO dengan PPBM. Orang-orang yang keluar PPBM, orang UMNO kata mereka pekanak. Macam tu lah cerita dah, memudahkan cerita. Okay. Kemudiannya, masa duk kalut-kalut ni, Henry ni telah menulis surat kepada Tan Cheng Lock. Okay, dia kata kat Tan Cheng Lock, sekarang ni kita nak cuba satukan orang Cina. So kita nak dapatkan sokongan Cina. Jadi Henry ni mencadangkan supaya satu parti ditubuhkan. Maka tertubuhlah MCA yang turut diketuai ataupun dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Jadi Tan Cheng Lock ni daripada AMCJA, PMCJA, kemudiannya menubuhkan MCA. Dan Tan Cheng Lock tetap membawa usul yang sama, iaitu kerajaan secara jus soli. Hang pegang yang sama, jadi dia tetap nak bawa benda yang sama. Okey. Jadi apakah yang dibuat oleh Tan Cheng Lock? Tan Cheng Lock pakai alasan yang sama. Kalau British tak memberikan apa yang orang Cina nak, jadi orang Cina akan menyokong PKM. Jadi British ni dia dah goyang, dia dah takut ke apa ke, saya tak tahu, Allah Alam. Jadi dia ikut. Salah satu cadangan dia ialah MCA ni ialah kampung baru. Sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah umum, ramai kata yang sebenarnya yang memberi idea cadangan penubuhan kampung baru ni ialah Henry Geni, dan kemudiannya dikenali sebagai rancangan BRICS. Sebenarnya di sebalik itu, sebelum nak jadi kampung baru tu, MCA dah awal-awal lagi mencadangkan penubuhan kampung baru tu lah. Dan benda ni habis bila benda ni dijalankan, sebab dan tak ada penentangan daripada orang-orang kiri.
disebabkan orang kiri dah tak ada. Dan kebanyakan mereka dah masuk dalam komunis. Jadi suara mereka tu dah tak boleh bunyi dan UMNO pun ikut saja. Tu jadi berlakulah kampung baru. So kampung baru ni lebih kurang 4.4 juta ekar tanah telah diberikan kepada orang Cina. Dan pada tahun 1956, maka diberikanlah hak kerajaan kepada orang Cina dan menjadilah penduduk tanah Melayu secara tetap sehingga ke hari ini. Okey, ini cerita secara umum. Perjuangan kiri ni satu perjuangan yang cuba menentang lah, ataupun kita tengok kalau tak ada mereka kemerdekaan tu tidak akan dikenali oleh orang Melayu pada ketika itu. Dan semuanya berasal daripada gerakan kaum muda ataupun diperkenali sebagai gerakan Islah lah, yang melihat kepada pemodenan yang sangat diperlukan untuk menentang imperialisme. Sebenarnya gerakan Islam ni dia menentang pendudukan barat ataupun penjajahan barat yang berlaku dekat Mesir lah paling utama, dan Afghani yang melihat bahawa penjajahan daripada barat telah melemahkan orang Islam. Jadi orang Islam kena bangun menentang kezaliman ataupun penjajahan yang dibuat oleh orang barat ni dengan cara mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dan mengangkat kemodenan yang dibawa lah. Dan kalau kita tengok compare dengan India, sejarah India, orang-orang Hindu dia menyerap semua ilmu-ilmu sains dan teknologi barat ni, dan dia sampai dia berjaya tubuhkan satu universiti, iaitu Universiti Hindu pada tahun 1850 lebih kurang macam tu, saya tak ingat tarikh dia betul-betul, tapi memang ada universiti Hindu tertua di mana universiti ni dia mengajar agama dan kemudiannya dia menyerap ilmu-ilmu sains dan teknologi daripada barat. Sebab tu kalau kita tengok hari ni tak pelik kalau ada negara India ni dia boleh jadi kuasa nuklear. Islam tu dah betul, cuma pembawaan kita tu tak betul. Kita tahu benda ni tak boleh syirik, benda ni tak boleh khurafat, benda ni tak boleh salah, benda ni salah. Sebab tu kita ketinggalan. Jadi orang kiri inilah yang cuba menyedarkan masyarakat. Tapi nak bagi macam mana kan? Kita hidup dalam satu sistem yang hang nak selamat, hang ikut je sistem. Kalau hang lawan, hang tak pergi ke mana. Jadi benda itulah yang berlaku di tanah Melayu, dan kemudiannya sampailah kemerdekaan dan teruslah sampai hari ini. Jadi balik apa-apa pun saya peganglah kepada kata-kata seorang bos saya lah. Dia kata kita tak boleh lawan sistem selagi kita tidak ada kuasa. Jadi selagi tak berkuasa, kita ikut saja sistem yang ada. Okey, golongan kiri ni nak kata kuat agama, wallah alam bisawab, tapi kalau ikut daripada banyak penulisan, depa ni dikatakan daripada guru pondok lah. Guru pondok yang banyak tahu pasal ilmu-ilmu agama lah. Cuma pada masa tu dia macam ni lah. Contoh. Okey, kita nak lawan UMNO, contoh mendengar pegang betul-betul pula. Kita nak lawan UMNO. Jadi macam mana kita nak lawan UMNO? Jadi semua orang jadi naiklah PH. Dia lebih kurang macam tu. Nak bagi mudah faham. Jadi contohnya lagi, tiba-tiba PAS pun masuk dalam PH. Jadi ada golongan agama, golongan liberal, golongan Cina dan sebagainya lah. Jadi semua ni nak lawan UMNO. Kita andaikan UMNO tu macam British. Jadi semua pihak ni bersatu padu nak lawan British, nak halau keluar British. Jadi kita kena tengok mereka ni main daripada mana. Sebab tu orang Jaafar kata hubaya-hubaya dari gunung. Maknanya bahaya-bahaya daripada gunung, iaitu golongan-golongan PKMM, awas api dan sebagainya, yang saya kata lah, yang kemudiannya menubuhkan PAS. Jadi kalau balik pada persoalan yang kata mereka tu orang yang kuat agama, jadi dia memang ada golongan-golongan yang kuat agama. Cuma perjuangan agama tu tak ditonjolkan. Sejarah Malaysia ni, sejarah kita ni, dia jadi sekular dengan Islam. So orang Islam, sejarah Islam ni, dia kalau fokus politik, dia duduk contoh siapa je, macam orang lain tak ada dah. Kalau yang sekular, dia akan contoh pasal UMNO je, macam tak ada apa dah. Sedangkan kalau kita tengok semua orang, semua golongan bersatu padu untuk melawan satu kuasa, iaitu British pada ketika itulah. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Itu saja. Assalamualaikum.